Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dapat jumpa lagi dalam majlis yang sangat penting. Kita baca bab yang penting, yang perlu untuk kita, wajib kita tahulah kehidupan ni. Itulah dikatakan bab solat. Okey, terus masuk kitab. Habis dah? Rukun? Ha? Salam Rukun salam? Rukun ke-12? Okey, nanti kita tengok failnya sekejap dekat mana. Syarat apa? Ini jamak, kalimah kun, nombor 4. Okey. Okey, syarat atau rukun. Ni. Ni ya. Nombor 4. Okey, kita share slide ni dulu. Okey. Dengan jamak, maknanya mesti beri salam ni, tak boleh kata Assalamualaikum, tak sah. Kena kata Assalamualaikum. Itu dia kata jamak ni. Kalau ka ni seorang, sebenarnya kita kata Assalamualaikum ni ramai. Lepas tu kita datang, kalau kita ziarah Rasulullah, kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu perkataan ka ni. Ka. Assalamualaikum ya Rasulullah. Cuma ulama ajar, kenapa kita kata kum? Sebab di sisi kita ada para malaikat. Sisi kita ni, kanan ni, kiri ni ada para malaikat. Jadi salam itu juga ditujukan kepada dia, pada para malaikat yang berada di kiri kanan. Jadi orang jawab salam, jadi malaikat pun jawab salam. Malaikat jawab salam. Malaikat ni jawab salam, maknanya dia beri kita doa lah. Sejahtera juga untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi, dan juga kamu juga moga mendapat rahmat Allah wa barakatuh, moga kamu juga mendapat keberkatan, barakah daripada Allah. Dia menghantar pada kita 3 doa. Bila kita menghantar pada dia juga doa Assalamualaikum. Kum ni pada ramai. Jadi disyaratkan pada memberi salam ni kena pakai kum. Tak boleh ucap Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah. Tak sah. Jadi kalau dalam kitab Munyatul Musalli tu, disuruh kita beri salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Niat apa? Niat beri salam pada jemaah belah kanan. Niat menjawab salam imam. Imam dah beri salam dulu ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun dah 2 kali imam buat, kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita niat jawab salam dia. Kita niat beri salam untuk jemaah belah kanan. Kita niat beri salam untuk malaikat belah kanan. Lepas tu beri salam belah kiri. Kita niat beri salam untuk jemaah belah kiri. Orang Islam belah kiri, jemaah. Dan kita niat beri salam pada malaikat yang belah kiri kita. Kita kiri kanan ada malaikat. Dan sunat juga, yang belah kiri itu, kita niat keluar solat. Sunat, tak wajib. Dia berniat keluar solat. Itu dikatakan, hendaklah dikatakan dengan jamak. Jamak ni ramai.
jamak ni ramai. Jadi kum ni yang menunjukkan ramai. Tak boleh kata Assalamualaikum. Tak boleh. Mesti cakap Assalamualaikum. Ni nak kena faham dia punya nota ni. Ni nombor berapa? Ni nombor 4. Kita ambil tajuk. Kita tulis tajuk. Jadi kita faham apa benda cakap apa ni. Ni nombor 4. Ini pada ramai ni. Ni. Beri salam, solat, juga sunat pada qasad. Sunat lah. Kalau tak buat pun tak apa. Tak pernah qasad pun pada malaikat. Tak apa. Tapi rugilah. Sebab ada ruang untuk beri salam pada mereka. Ini salam pertama. Kita nak kena qasad apa? Ni. Hendaklah dia berqasad sunat qasad salam pada ni. Ni salam pertama ni. Apa? Jawab salam imam kalau berjemaah. Nombor 2. Salam pada jemaah sebelah kanan. Ini 2. Okey. 3. Qasad salam pada malaikat sebelah kanan. Kira pertama. Lepas tu dia ada salam kedua pula. Ini salam kedua. Ini salam kedua. Sunat qasad salam pada ni. Kiri. Ini 1. Pada jemaah sebelah kiri. Ini 2. Ini 2. Malaikat sebelah kiri. Lepas tu ni 3. Sunat qasad pada keluar solat. Niat keluar solat. 3. Jadi ada benda 3 benda sunat yang disusun oleh para ulama dalam kitab dia untuk kita buat. Ni. Kenapa dia kata kum ni? Kum ni yang dikatakan jamak ni, yang dikatakan niatkan salam itu pada
Bilangan yang lebih dia seorang. Ni maksud ini. Ni. Ni bilangan lebih dari seorang. Itu yang dimaksudkan dengan jamak. Itu yang kita maksudkan jamak. Jadi ini kita faham dengan lebih detail lah apa maksud salam. Dulu kita faham salam ni Assalamualaikum tu je kita faham, tak belajar. Rupanya benda dalam tu ada banyak yang sunat dia, ada banyak yang perlu kita buat supaya salam itu lebih sempurna. Okey. Nombor 5. Ini nombor 5. Memperdengarkan ini nombor 5. Tulis kat sini lah. Senang nak explain. Ini syarat apa ni? Ni syarat umum. Syarat umum pada qauli. Ni salah satu syarat umum pada qauli. Salah satu daripada 4 syarat umum dalam qauli. Qauli ni maksud dia bacaan. Tak boleh tambah huruf. Tak boleh tukar huruf, tak boleh kurang huruf dan mesti diperdengarkan pada telinga sendiri. Ini nama syarat umum pada qauli. Ni. Sekalian huruf pada diri dia. Berapa huruf? Alif. Berapa huruf? Tengok dia punya, kita ambil dia punya huruf Arab dia. Ada tulis sini tu Assalamualaikum. Ada? 10? Ni. Okey, kita copy sini. Ni. Satu, dua, tiga. Kalau ikut tasydid dia 4. Ni lam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Kalau tasydid dia 10, tadi 10 lah. 10. Lam alif ni kira satu huruf tau. Bukan lam satu, alif satu. Tak. Lam alif satu huruf. Dulu saya ngaji dulu, ustaz ada kira huruf-huruf lain lah. Dia kata lam alif satu huruf. Bukan lam alif. Bukan. Jadi alif, lam, sim. Ada 3. Lam alif 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ni ada berapa huruf? Ni ada 10 huruf. Ni 10 huruf. Jadi apa maksud dikatakan sekalian huruf itu adalah 10 huruf. Ni. Semua kena dengar pada diri dia. Apa yang berlaku, orang tak sah solat orang ni, dia baca setengah dalam hati, setengah kat mulut. Assalamu, tu je dia cakap. Alaikum, cakap, tapi dalam hati. Tak sah. Tak sah semayang, tahu tak?
Ha. Kiri tak apa, kiri tak wajib. Kanan tu. Yang mana lain mana? Mu'alaikum mana? Mu'alaikum dah nanti dia kata. Tak sah lah. Kenapa? Sebab tu ulama taruh syarat. Memperdengarkan sekalian. Ni perkataan ni. Lepas tu dia cakap sekalian. Kenapa dia cakap sekalian? Agaknya zaman dia pun dah ada orang sembahyang asal. Itu orang jahil sembahyang. Dia tak sedar sembahyang dia Allah tak pandang. Dia tak sedar sembahyang tak sah. Dia tak sedar sembahyang ni kena qadha. Tu tak kena qadha. Benda salah tu kena qadha. Dia kata, tak tahu tak apa. Mana tak tahu tak apa? Tak tahu tak apa tu kalau apa? Tak ada orang nak ajar. Tak sempat nak belajar. Atau baru masuk Islam. Tu tak tahu tak apa. Rasulullah ni dia panggil dia sahabat masuk sembahyang zuhur, beri salam, Rasulullah jawab salam. Sahabat tu sembahyang zuhur, dia tengok, dia panggil, ulang balik solat. Sembahyang lagi, panggil lagi, jangan balik, ulang balik solat. Salah lagi, panggil lagi, ulang balik solat. Sampai dia kata, aku tak larat dah nak ulang. Aku orang baru, ajarkan aku. Dia ajarkan macam tu. Maknanya apa? Maknanya sembahyang salah ni kena ulang. Kalau kita tak belajar kita biarkan bodoh biarkan otak kita bodoh. Tak tahu pun kena dengar. 10 tahun sembahyang macam tu, 10 tahun dah kena qadha. Yang paling takut dia rasa, okey aku dah sembahyang. Okey lah, itulah rupa sembahyang kau. Ini. Dengar pada dirinya. Kalau kita nak tambah sini, di syarat qauli ni, dia punya perkataan lagi, yang lebih memahaminya, jika bukan dalam keadaan bising. Kalau bising, selalunya dengan nada suara tu boleh dengar. Ni bising, tak dengar. Tak dengar tak apa. Tak apa, tak dengar. Sebab apa? Bising. Bising. Kalau tak bising, mesti dengar. Assalamualaikum. Paling kurang mesti dengar ni. Warahmatullah tu sunat. Minimum requirement untuk kata salam ini lulus, mesti sebut perkataan Assalamualaikum. Ini dikatakan mengucapkan salam. Okey, nombor 5. Nombor 6. Berturut-turut pada segala kalimahnya. Nombor 6 ni. Yang dimasuk ke kalimahnya ni adalah kalimah salam itu. Kalimah salam. Kalimah apa? Kalimah yang atas tu lah. Kalimah ni. Kalau tiada ia berturut-turut, tak sah. Ni. Apa maksud mesti berturut-turut? Tidak ada diam yang panjang. Ni. Apa maksud ni? Tidak ada diam yang panjang. Assalam, diam lama, alaikum. Tak sah. Tiada diam yang panjang. Kecuali sekadar bernafas. Tu diam tu yang dibenarkan. Pendeklah bernafas ni. Sekadar tu nafas. Ni. Tu nombor 6. 7. Ketiadaan kasrat yang lain daripada salam.
Apa contoh dia? Ada orang masuk rumah beri salam. Kita ni tengah semayang dan nak beri salam pun. Dia beri salam, kita berkata, atau kita nampak dia, kita beri salam, dan beri salam pertama. Kita nampak dia, Assalamualaikum. Kita kasar beri salam kat dia. Kita kasar beri salam kat dia. Maka batal semayang. Kenapa? Kita dikatakan bercakap dengan dia. Salam yang tak sah tu hal. Batal semayang. Kenapa? Kita dikatakan bercakap dengan dia. Sama juga macam imam salah baca. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Dia salah baca. Jadi kita nak betulkan dia, kita katakan i'lam, memberitahu dia. Allahu samad, pada niat beritahu dia. Pada niat baca Quran, batal semayang. Batal semayang. Kenapa? Kita dikatakan bercakap dengan dia. Sebab apa? Beritahu. Tanpa niat baca Quran. Kalau kita niat Allahu samad pada niat baca Quran dan ada niat nak beritahu dia salah, itu tak apa. Kalau tidak, batal semayang. Kenapa? Dikatakan bercakap dengan dia. Dia yang tak batal ni niat baca Quran dan niat i'lam. I'lam ni memberitahu. Atau niat talqin. Talqin ni mengingatkan. Tu nak kena pandai, nak kena pandai sembahyang, kena pandai ilmu tau. Kalau tak tahu macam mana nak buat, diam je, biar dia salah. Nanti silap tegur nanti, kita pula yang batal. Dia tak batal. Tu nak kena faham dalam cara menegur imam ni. Tu nak kena faham i'lam, nak kena faham talqin, nak kena faham tasfiq. Tasfiq ni apa, tepuk, macam mana tepuk perempuan, tu kena faham betul. Okey, jangan ada ni kita boleh bagi contoh. Contoh yang selalu disebut dalam kitab, contoh, ia melihat seseorang, maka beri salam ia akan orang itu dan dikasatkan kepadanya orang itu. Maka tiada sah salamnya. Ni lagi kita ada kata gitulah. Kalau tak belajar macam-macam benda tak tahu. Macam-macam benda buat salah. Mujur tahu sekarang. Pencin tahu. Kaki dah sakit. Nak qadha semayang. Dan semayang sebelum ni pun tak habis qadha lagi. Ni akibatnya tak belajar lah. Itu akibatnya paling menakutkan kalau tak belajar. Dah banyak orang kena begini, tak tua. Akhirnya, ada juga yang ketakutan. Hidup dalam ketakutan kenapa? Dia kata banyak tak qadha semayang. Tapi qadha tak juga buat. Akhirnya takut. Nak tidur takut. Mula datang ketakutan macam-macam. Hidup dalam ketakutan. Akhirnya kena rujuk dekat psikiatrik. Betul, saya cakap betul ni. Ini benda betul berlaku. Dia kena anxiety. Kalau dalam kedokteran dia panggil anxiety. Ketakutan. Nak tidur takut. Kenapa? Takut mati. Banyak dosa. Ada yang macam ni tau. Ada yang orang mengalami gini. Terutama orang yang 50-60 tahun. Ada kawan WhatsApp kata dia takut lagi tu lagi ni lah. Ada yang sampai kena nak tidur tak boleh tidur. Kenapa? Bimbang mati. Padahal kalau jangan salah faham. Mati ni bukan waktu tidur je. Mati ni tengah bekerja macam ni boleh mati. Dekat parking boleh mati. Dekat jabatan boleh mati. Dekat pejabat boleh mati. Tengah mesyuarat boleh mati. Masa tu tak takut pula. Maksudnya 24 jam ni kena rasa takut. Takut ni bukan makna kita takut sampai tak boleh buat kerja apa-apa. Takut ni maknanya kita mesti prepare lah. Preparation yang kita tanya ni. Bukan ketakutan tu. Ketakutan ni semua orang akan alami. Betul tak? Mati ni semua orang akan alami. Dia nak, dia tak nak, dia muda, dia tua. Dia bos ke, dia apa ke. Sama je. Itulah kain kapan yang dia pakai. Kalau kita tengok kain kapan kat masjid tu, sama je. Siapa mati, dia guna. Dia tak tanya. Kalau orang meninggal kat rumah kita, orang yang balik jenazah tu, dia nak tanya. Yang mati ni grade apa? Dia tanya tak? DG 41, sarjan,
Apa yang tinggi-tinggi lah pangkat. Corporal. Oh, ni tak ada. Ni pembantuan rendah. Bantuan rendah, kapan dia ni Ada? Itulah kain dia pakai. Tadi saya pergi Surau Nanding. Ada NGO datang bagi apa? Bagi Toto. Apa? Lamik. Dulu kita panggil lamik. Toto. Dibawa tu lori daripada Kelantan. Satu NGO bagi kain kapan. Bukan nak kapan kau orang kena banjir. Nak bagi surau. Lepas tu ada lebih. Dia panggil AJK lah. Berapa AJK ni ada. Abang ambil lah, saya bagi abang cara personally. Bukan surau dia kata. Bagi personal lah. Lepas tu dia tengok, Ustaz. 3 berapa meter? 3 meter. 3 meter, saya kata 3 meter lebih kurang 9 kaki lah. 6 meter. 6 meter lebih kurang 18 kaki. 18 kaki saya kata kalau buat kapan perempuan pun tak cukup. Tak cukup rasanya lah. Kalau dia ukur tak cukup lah. Tapi dia bagi kami, apa? Saya kata buat jubah lah. Saya tunjuk jubah putih. Buat jubah lah. Ni bukan kain kapan Ustaz. Ni bukan kain kapan. Ini cotton polyester. Kan tulis tu depan tu. Cotton polyester. Dia kain kapan lain. Kain kapan dia licin sikit tau. Saya tengok tu kan tu berat. Buat seluar boleh. Macam abang seluar putih ni boleh ambil buat. Budak tu kata kain kapan. Dia kata ni bukan kain kapan. Kain kapan lagi lain. Dia set dia lain. Ni yang pakai kalau pakai seluar putih kerja. Boleh lah. Tu. Patutnya pakai baju putih, pakai seluar putih lebih sedar kot. Putih kain kapan. Ingat kain kapan lah, ingat kain apa lagi. Betul lah. Ni ingat kain apa lagi, dah tua ni. Ingat kain kapan. Jangan marah-marah orang. Pakai seluar putih, pakai baju putih. Kau tahu siapa aku? Kain kapan bercakap, main babe. Baju putih ni kain kapan tau. Lepas tu sunnah itu berpakai putih. Nak kan warna lain pun tak apa. Sunnah pakai putih. Ulama dulu sebab dia besar-besar. Kain putih kan. Itulah kain kapan dia. Kalau dia mati, dia suruh kapan dengan kain tu. Tak cukup, dia kain lain. Dia pegang kain putih tu besar-besar, dia ingat kain kapan dia ingat mati. Tu sampai peringkat tu lah. Lepas tu, kita nak kena ingatlah, kalau kita ni pangkat besar ke, tak ada pangkat ke, apa ke, soalan kita dalam kubur sama, kain kapan pun sama, tak ada beza kain kapan. Dan kita tak tahu, mungkin kain kapan dekat surau tu, dia susun 5 tingkat, dia susun gitu kan. Mungkin yang atas ni kita punya, dan kita tak sedar. Mana kalau ada orang mati lepas ni, itulah kita. Mana kain kapan kita dah tulis, tu kain kapan kita. Lepas tu jangan sombong-sombong, jangan marah-marah dengan orang, Jangan malas belajar agama, jangan ikut orang kawan yang lalai, jangan ikutlah. Biarlah dia dengan dunia dia. Kita ajak pun dia tak nak, tak apa. Okey. Nombor 8. Ni. Bahawa, ni maksud dia mudah je ni sebenarnya. Tamat kita buat kat tempat lain. Nombor 8. Apa maksud dia? Ni. Mesti beri salam. Nak mengesahkan salam ni. Mesti beri salam dalam keadaan duduk. Atau gantinya. Ganti duduk. Jika uzur. Dia mula-mula dia berdiri.
Dia mula-mula semayang kena berdiri. Tapi kalau macam ni, duduk tayakhir salam ni kena duduk. Kena dalam baca salam ni, Assalamualaikum, daripada alif tadi sampai mim, dia mesti dalam keadaan dia duduk. Kalau dia tak boleh duduk, dia mesti kena baring. Dalam baring itulah ganti duduk. Dia kena kata Assalamualaikum ketika baring. Masa bila dia boleh baring, kalau duduk itu dia mengganggu kusuk. Sakit, duduk sakit. Pening, nak rebah. Atau tak rebah tapi sakit. Sakit pinggang ke, sakit apa ke, ganggu kusuk. Waktu tu dia boleh sembahyang baring. Ke posisi yang lain daripada duduk. Posisi lain tu maksudnya baring lah. Baring. Mengiring kanan, tak boleh. Mengiring kiri, tak boleh. Lentang. Waktu tu dia boleh salam. Kalau dia sembahyang lah. Jadi ganti apa? Ganti pada posisi lain. Tapi kalau dia boleh duduk, dia mesti duduk dalam beri salam. Kalau dia Assalamualaikum, belum kom dia bangun, tak sah. Dia nak kencing ke, dia nak apa ke, tak sah. Kenapa? Syarat ni, lafaz tu mesti duduk. Lafaz tu mesti duduk. Syarat dia mesti dalam keadaan duduk. Macam takbir. Syarat takbiratul ihram mesti berdiri. Lepas tu kalau kaki sakit, tak boleh berdiri, 5 saat rebah, 5 saat tu kena berdiri. Allahu Akbar. Tunggu. Kalau rasa tak okey, duduk. Kalau rasa okey, tak boleh duduk. Kita kena tahu tau, sama ada kita sakit ke atau kita malas. Tahu kita malas Sakit sikit je, tapi malas. Sekejap je Allah Akbar duduk. Padahal masa duduk tu tak sakit, tak rebah. Tak sakit, tak rebah. Duduk. Batal semayang. Kenapa? Dia boleh berdiri. Hanya dia boleh menilai. Diri dia boleh menilai. Sama ada aku ni kena duduk atau tak duduk. Kita boleh menilai. Kalau kita salah nilai, batal semayang. Kalau dia ambil mudah. 2 hari sakit kaki. Hari ketiga mungkin dah okey. Berdiri dulu. Macam orang yang puasa, yang terpaksa kerja keras. Kerja apa? Kerja kasar. Tahu? Dia kena kerja kasar. Dan kerja tu tak boleh buat waktu malam. Kalau kerja tu buat waktu malam, dia kena buat waktu malam. Sebab apa? Siang hari Ramadan puasa. Dan kalau dia kata kalau buat kerja ni dia penat, dia haus, dia terpaksa buka. Dia mesti buat waktu malam. Tapi kalau tak boleh buat waktu malam, dia kena buat siang juga. Jadi siang tu dia kena buat, dia kena mula dengan puasa dulu. Tak boleh pagi-pagi pergi kerja dah buat air. Tak boleh. Tak boleh. Ni orang buat pagi dah buat sarapan. Dia kerja dulu. Kerja betul-betul dah dahaga, dah pingsan, dah mudarat. Baru dia minum. Itulah. Ini pagi dah minum kat rumah. Belum kerja lagi. Tak boleh. Berdosa macam ni. Inilah ramai orang buat. Sebenarnya orang ni pun kadang pun dia tak nak puasa sebenarnya. Tanyalah ikhlas-ikhlas diri dia kan. Dia tak nak puasa. Sama macam gastrik. Jangan tak puasa dulu, puasa dulu. Kadang-kadang kita try boleh, kadang try tak boleh, betul tak? Yang tak boleh tu buka. Yang boleh teruslah. Ini pagi dah makan. Maknanya tak nak puasa. Dia boleh sakit baru tak boleh, baru kita boleh buka puasa. Habis ada hari boleh, ada hari tak boleh. Kena qada. Kena qada. Kalau kita perlu sahur, kalau tak sahur kita tak boleh puasa. Perlu kerja gastrik. Wajib sahur, kena sahur. Ini sahur, tak nak, itu tak nak, apa tak nak. Sakit. Memanglah buatlah dulu, usahalah dulu, betul tak? Usahalah dulu, makan dulu pagi-pagi. Kalau insaf pukul 6 tu, pukul 5.45 baru makan. Biar ditahan lama sikit. Habis tu janganlah buat kerja-kerja yang boleh menyebabkan kita letih. Mungkin dengan letih tu, perut kita jadi penat. Apa ke kita tahu, sakit. Kena buka puasa. Jangan bagi dia letih. Betul. Adalah cara dia nak menjaga puasa ni. Sama macam orang perempuan, orang lelaki. Tonggeng je kentut. Tak payah sujud. Sujud cara lain. Sama juga macam puasa ni. Pelihara diri kita. Kalau kita perlu duduk rumah. Perlu duduk rumah. Tahu kita tak tahan penat. Penat sikit je lemah badan macam nak pingsan. Kena buka puasa. Jangan keluar rumah.
Tak payahlah pergi jaga Rahman, pergi cari tudung, tak payah. Ni bengong lah. Tu bengong lah. Kita, tu orang Melayu kata ukur baju badan sendiri, betul tak? Kita tahu keupayaan kita lah. Kalau kita memang jenis kuat, pergilah, tak apa. Ini jenis lembik. Kadang bini ajak, bang, jom bang cari tudung. Bini tak puasa, haid. Bini masuk 18 kedai, lakinya buka puasa. Laki pula jenis lembik. Tak boleh haus sikit, minum. Tahan lah sikit, itu nak berpuasa, betul tak? Tu sahabat-sahabat ni, kalau puasa sunat, mereka suka puasa sunat di cuaca yang panas. Kerana panas bukan macam kita. Kita macam ni sejuk. Kita panas paling kuat 33, 34. Dulu dekat Cuping, kan ada dekat satu bulatan tu kan. Anda berada di kawasan yang paling panas di Malaysia kan, di kawasan kan. Dekat kilang-kilang tu lah. Cuping, Perlis. Dekat kilang apa tu? Dekat ladang apa? Dengan tebu. Tebu ni memang perlu cuaca panas. Anda berada di kawasan yang paling panas di Malaysia. Lepas ni kena tanda jugalah. Anda berada di kawasan banjir sampai bumbung. Dah panas orang tanda? Kalau kat Temeloh, dia tanda apa bang? Temeloh. Anda berada di? Kabupaten. Temeloh adalah titik apa? Tengah. Tengah Semenanjung ni Temeloh. Ujung Semenanjung Tanjung Piai. Tip apa dia panggil? Apa dia panggil tu? Bahasa Inggeris. Kalau tip Borneo, kat mana? Kudat. Simpang apa tu nama tu? Mengayau. Saya rasa saya dah 10, dekat 20 kali pergi Simpang Mengayau tu. Pergi kerja lah, pergi kerja. Ada sekali tu pergi bawa rumah jalan-jalan. Yang lain tu pergi kerja. Kalau pergi Kudat, mesti pergi sana. Minum air kelapa RM1.50 biji, itulah lebih kurang. Kalau kat Kuala Lumpur, RM4. Simpang Mengayau, pertemuan dua laut. Kudat. Tu tip. Tip Borneo dia panggil. Okey. Sini duduk. Jangan duduk. Jangan duduk kalau tak uzur. Nanti sebenarnya tak sah. Jangan cakap saya ni tak boleh berdiri. Jangan cakap saya ni tak boleh berdiri, saya kena sembahyang duduk. Nak takbir Datuk Ihram pun tu duduk. Duduk tak boleh tuan, tak boleh. Tak boleh. Kita kena tahu apa maksud tak boleh berdiri. Kalau boleh berdiri 10 minit, berdiri 10 minit. Kita kena faham. Dalam kitab pun disebut apa? Kalau kita semayang, kita Allah Akbar 10 saat berdiri. Lepas tu bergigil kaki nak rebah. Boleh duduk lah. Tapi kalau duduk 5 saat, kaki dah okey, kena berdiri balik. Ni kena faham betul. Memang syarat dia gitu. Bukan mudah nak dapat perlepasan. Duduk. Tak mudah dapat perlepasan duduk. Dia banyak syarat dia lah. Kita hanya boleh duduk kalau sakit itu mengganggu khusyuk. Kalau sakit tu tak ganggu khusyuk, kita boleh khusyuk juga. Kita kena berdiri. Atau sakit tu, dia tak ganggu khusyuk. Tapi dia membuat kita rebah. Nak rebah. Boleh duduk. Selagi tak rebah, boleh duduk. Kalau perlu bersandar kat dinding, kena bersandar kat dinding memang. Dulu ada tempat rumah saya lama tu. Saya perasan abang ni, dia misal lebat tau. Tapi dia pendiam. Saya pun jangan tak merasa kat mana dia. Dia kalau semayang, ni imam, dia mesti ada belah kiri. Lepas tu, surau tu papan. Ada dinding papan lah. Dia mesti di situ. Saya perasan dia mesti booking di situ. Selalu orang penuh kansap, tengah kan. Dia apa-apa kabar lagi situ. Habis tu dah lama tu baru saya tahu dia ni sakit. Bila dia dah meninggal, baru saya tahu. Dia ni muda meninggal. Saya ingat 40 lebih dia meninggal lah. Isteri dia cerita dengan isteri saya. Dia ni bukan, isteri dia cerita dengan kakak tu, atau tu kakak ni cerita dengan isteri saya. Dia tunjuklah gambar ni, ni suami dia ni yang meninggal ni. Dia ni sebenarnya tak boleh berdiri lama. Dia nak rebah. Jadi, dia takut dia rebah, dia sembai kat dinding. So, kalau dia rebah, dia boleh rebah kat dinding dulu, lepas tu dia duduk lah. Rupanya begitu. Ada orang dia tak sakit, tapi dia suka sembahyang tepi. Ada orang.
Jarang orang nak semayang belakang imam. Betul tak? Takut dia ganti. Tiba imam keluar, imam pandang dia buat tahu. Dia buat gini belakang. Dia buat gini. Dia sujud sebelah. Boleh ke buat itu? Imam keluar je. Macam mana imam nak suruh dia ganti? Ni cara dia. Saya batal. Saya nak suruh dia ganti. Saya boleh bercakap. Saya batal. Ni abang ni ganti saya. Tengoklah nama dia. Tengok nama tu, nama ada kan? Tu nama. Apa nama? Darudin. Liaudin nama anak saya lah. Nama anak saya. Anak nombor 4. Muhammad Liaudin Solihin. Dia cikgu kat Kuantan. Dia baru tukar Kuantan. Dia tukar dengan isteri dia. Dia nak balik kampung isteri dia. Isteri dia ni adik-beradik 2 orang. Jadi mama dia ni tak ada berjaga. Mama dia kata main duduk Kuantan lah. Tolong tengok dia. Tu dia baru pindah Kuantan ni. Minggu lepas dia pindah. Tu je saya kata dengan abang tu. Rumah dia taman apa? Kota Sas. Dia pergi dari rumah dia. Dia dah beli rumah kat sana, Kota Sas. Nama dia Diaudin. Kalau Diaudin duduk sini, saya batal, saya dah batal, saya boleh cakap. Diaudin ganti. Dulu Ustaz Samsul, Ustaz saya lah, saya pernah belajar dengan dia. Dia ni Bilal, tapi kerana jadi imam, dia pernah batal, dia kata, dia pernah batal sembahyang maghrib. Jadi bila dia dah keluar, dia batal, dia kata, dia tak tahan macam nak kencing ke apa, begitulah, dia dah tua kan. Dia ada benda lah, dia penyakit. Jadi dia niat keluar semayang. Jadi dia nak bagi ni. Dia tanda ni. Alamak. Ini memang tak ada wire Canggih ni tak ada wire. Dengar ke bang? Dengar Dia nak bagi mic kat budak ni. Lagi satu kes dia kata, imam muda. Batal juga. Dia tak tahu apa nak buat. Dia kata, saya batal. Jangan cakap saya batal. Ambil pengganti. Yang paling elok orang belakang kita lah. Tapi kalau orang belakang kita muka pucat, macam mana? Macam ni. Dah, carilah orang sebelah dia. Tanda dia, kalau tak nak cakap, ambil mic ni, bagi kat dia. Take over lah. Macam baton lari. Pas baton. Jadi kalau dia tengah berdiri, dia majulah ke depan. Kalau kita batal, kita tengah rukuk, kita tengah rabi pilih. Batal. Kita bangun. Kita sama juga ambil mic. Dan budak ni janganlah mengisul ke depan. Mengangkat. Mana boleh bergerak kecuali dalam keadaan berdiri. Faham? Bergerak ni dibenarkan keadaan berdiri je. Jadi dia buat apa? Dia keluarkan suara dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Itulah dia reposition. Dia pergi depan. Jangan tengah rukuk tu pergi macam askar. Bengong orang tu ni. Salah lah. Cara ni salah. Betul tak kena tahu cara nak ganti ni Jangan jadi kelang kabut lah. Okey. Kita tukar kitab. Nombor 8 tak habis juga. Nanti nombor 9 ni. Tanda nombor 9. Tolonglah bawa ambil kitab tu. Saya rasa macam saya tak bawa kitab ni. Sebab pagi tadi belajar muhimmah. Memang tak ada pun dalam beg. Ini salah ambil kitab dengan ayuh al-walad tu. Tengok, terima kasih. Tengok tanda berhenti kat mana. 27.
pada menyatakan perut nombor apa? Nombor 2. Hadis ketiga. Bahawa akan memakan makanan itu maka barang siapa bunuh diri dia, kat mana? Tak, kitab ni 27. Bahawa saja yang memakan akan makanan yang haram dan syubhat. Itu tu, itu. Kat mana? Sini soalan lain. Ini kalau tanda sini, oh iyalah ni, ya. Muka 26 kot, 26 lagi. Sama 27 dah? Oh, nombor 2 lah. Okey, nombor 2. Akibat daripada makan makanan yang haram dan syubhat. Nombor 2 bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Okey. Kita nak cerita apa kat sini? Apa yang ulama ni dia nak beritahu? Kita kena faham apa nak cakap. Sebab apa? Kalau kita tak faham, nanti kita buat benda ni. Dia benda ni tengok kat slide ni. Okey, nanti saya share slide ni. Kalau kita salah dan kita tidak ada tanbih, peringatan pada diri kita, ini kita kata akibat tu. Apa akibat? Makan benda haram dan syubhat. Syubhat ni kita tahu. Kita tak pasti halal ke haram. Tengok kedai ni halal ke? Boleh makan ke? Lepas tu keluar pula toke dia. Bah, mari makan sini. Halal lah, dia kata. Oh, boleh ke orang bukan Islam kata kita halal? Boleh ke? Tanya dia, you beri saya takrif halal apa? Apa takrif? Takrif apa? Tak tahu, you diam. Dia pula cakap halal. Kita tanggung halal. Wah, dia pun tanggung. Dahsyat. Mufti pun tak tanggung. Kita tanggung halal dia kata, tak ada babi punya. Tak ada. Kita memang tak ada serve babi punya. No pork. Dia faham halal ni tak ada babi. Tak ada anjing. Itu dia faham halal. Dia kata hari ni kita kena halal besok tak halal. Hari ni halal. Boleh bodohnya kita pergi makan ni. Kenapa kau makan? Halal. Siapa kata? Dia kata halal. Hoi. Senang Ini orang ambil senang hidup Tengok depan jaga kaunter pakai tudung. Halal lah. Tengok belakang yang masak orang Cina ada. Tengok yang hantar barang orang Cina ada. Hantar ayam. Orang Cina hantar ayam. Orang bukan Islam hantar ayam. Halal. Kenapa? Tu yang jaga kaunter pakai tudung. Betul ke kita benda yang halal itu? Boleh lah employ lah mana-mana Indonesian lah. Kau pakai tudung, kau jaga kaunter. Boleh? Kita yang bodoh makan apa? Kita nak makan siapa? Yang bodoh kita lah. Ada ramai orang yang tak ambil berat pasal perkara ni. Pergi makan laksa nama Cina apa benda semua. Tahu? Dulu saya cakap dengan sekretari kau nak order makan kerja outstation, kau fikirlah, kau janganlah order makan nasi ayam Uncle Chin, saya cakap. Kan saya dekat penerbangan tu ada kan, nasi lemak Pak Nasi kan, nasi ayam Uncle Chin. Kita tengok nama macam ngeri lah. Betul tak? Kalau kita peka lah. Kalau tak peka, belasah lah bang, membujur lalu melintang sapu. Kami tetap berjuang. Itu bukan perjuangan begitu. Membujur lalu melintang sapu. Apa nama pun kita belasah je bang.
darurat. Kepala otak kau darurat. Aku kawan cakap itu, aku cakap kepala otak kau bodoh, kau faham tak darurat apa? Darurat aku tak makan, kau mati. Ini apa sebenarnya apa? Mengambil ringan tau. Mengambil ringan pada syariat. Saya kata dengan sekretari tu, kau janganlah order makanan ni. Nama pun meragukan. Betul? Kalau orang datang tengah hari, orang bagi kita nasi ayam, beli kat mana? Kedai Uncle Chin. Nak makan pejam mata tu. Membujuk lalu mentang sapu. Betul tak? Nama pun dia rasa tak syok. Nasi lemak pak nasi. Adalah rasa sikit-sikit tu. Ada rasa kan? Nasi ayam Uncle Chin? Chong? Uncle Cheng? Betul? Thailand lagi, nama pun tak tahu. Nama Islam apa ni? Nasi lemak sawadikap. Sawadikap, macam aku pernah dengar. Sawadikap. Kita nak makan Saya ada anak buah kerja kat Bangi, kedai tom yum ni. Thailand originalnya. Saya tanya dia punya owner siapa? Owner dia Chinese. Tengok. Saya tak tanya detail. Sebab saya tak nak pergi dia makan dia dulu. Kalau dah detail, nenek security list, siapa beli barang? Saya tanya. Dia dah beli barang? Okey. Ikut logik akal kalau bukan Islam, dia nak beli barang, ini makanan orang Islam, ni makanan tak Islam. Kalau logik akal kita ni nak separate guna akal dia, saya guna Al-Quran. Dia pun tak kata apa-apa kedai dia. Kita pergi makan muka bodoh selamba dia makan. Kita beli makan, jangan tanya. Kau tanya nanti tahu tak nak makan pula. Tanyalah. Aku nak cakap bodoh kan, tak baik pula kan. Tapi kejahilan ni kan, kita buat kita geram. Tanyalah kan. You make a reservation. Company tu, restoran tu besar. As a secretary, you make a reservation. You tanyalah, ni kedai ni ada sijil halal ke? Kedai ni milik siapa? Tanyalah dulu. Betul? Kedai ni halal. Apa maksud you halal? No pork serve. Habis tanya kedai ni milik siapa? Bukan Islam. Tak payah makan lah. Habis cerita. Betul tak? Cakap dengan bawa kedai ni bukan Islam je lah. Kamu juga macam kita booking untuk orang apa berjaya sekretari kan. Janganlah order nasi lemak, nasi ayam Uncle Chin. Nama pun ngeri kat kotak tu. Saya selalu kata, saya tak ambil. Dia kata, saya tak nak makan. Guna akal sikit lah. Kan? Guna akal. Kesian akal tak guna tau. Fikir sikit benda gini. Jangan main tam Tu ada orang makan, ada satu kedai curry house, kalau sebut nama untuk keselamatan. Tengok yang welcome ni orang bukan Islam. Welcome dia kata, welcome. How many people? 10. Okay, dia panggil staff dia, orang yang bukan Islam juga. Okay, you arrange the seat for them. Dan dihidangkan ayam, dihidangkan apa, makanan bersembelih, kambing, daging. Kita duduk, kita nak rasa apa? Tu tanda hati dah buta lah, tak rasa apa. Orang tengok belasah, Haji ni belasah. Dia refer ke Haji. Ni baru balik Haji 3 tahun lalu ni. Haji ni makan, aku makan lah. Berdosa, Haji ni tanggung lah kau makan. Banyak cantik kau. And then ada pula non-Muslim tengok kita makan, kita ambil sayur dengan kuah. Dia kata, kenapa you tak makan ayam? Kita kata, ni kita tak tahu either Muslim or not. You tak makan, you belum pergi haji. Itu haji makan, haji lagi kena. Siapa haji better than you kan? You belum pergi haji kan? You umrah pun boleh pergi kan? Ni non-Muslim cakap dengan saya ni. Betul You belum pergi haji kan? Ni bos belum pergi haji kan? Padahal kita nampak kat kaunter tu memang ada tanda-tanda patung-patung pada tu. Lain kali tak pergi lah. Bos nak kata apa, hang kata tak pergi.
Tak pergi. Dia kata, kuih itu halal lah, saya tak nak makan. Okey, saya tak nak makan. Apa yang cakap? Nak terakhir aku nak tumbat mulut aku. Kenapa? Dah ada tanda kan? Betul tak? Kita kena peka. Kenapa? Akibat ni yang kita tak nak. Satu apa? Satu masuk neraka. Dua ni. Kadang-kadang geram lah dengan nak cakap pemalas lah. Kau tingkau lah nak terdarah punya pasal. Senang lah itulah conclusion dia. Dah lah kita tak nak makan, dia paksa kita makan. Lepas tu dia nak berbahal dengan kita. Satu. Yang kita dah baca tu lah. Ni duanya nak baca ni. Orang yang makan makanan yang haram dan yang syubhat. Syubhat ni apa? Tak yakin akan halal atau haram. Apa akibat dia? Tiada diberi apa? Makan percuma. Tak apa, makan percuma dibeli. Petunjuk akan ibadah. Apa maksud petunjuk akan ibadah? Semayang tak khusyuk. Nak baca Quran rasa macam nak perang. Berat je rasa nak baca Quran. Semayang sunat jauh sekali lah. Semayang zuhur je, belah. Maghrib, lepas maghrib je, cabut. Tak semayang sunat. Kat rumah, lagi tak semayang sunat. Kadang semayang Jumaat, lepas ni kita nak buat munajat, nak minta Allah selamatkan kita pada COVID, cabut, tak munajat. Berat rasa dah semayang hajat. Semayang wajib tu pun terpaksa datang. Terpaksa datang. Kenapa? Tidak diberi petunjuk pada dia akan ibadah. Allah tak beri dia hidayah. Allah tak beri taufik. Tu malas tu. Baca Quran malas, zikir malas. Punca dia apa? Punca dia makan benda yang tidak pasti halal atau haram. Punca dia makan benda haram. Saya cakap ada benda haram apa? Satu haram segi zat. Babi, anjing, bangkai. Bangkai ni maknanya ayam tak sembelih. Nama bangkai. Ayam tak sembelih, nama bangkai. Kalau ayam tak sembelih, tak nama bangkai. Ayam mati macam mana? Entah cucuk ke, entah ketuk kepala ke, benda ke. Yang orang bukan Islam buat, kita makan. Dia kata halal. Ini bukan babi ni. Dia tak faham. Kalau salahkan dia tak faham. Kita yang faham ini kena buat cara faham. Pergi majlis balik raya orang disediakan ayam kita makan berselera. Berselera ke makan rumah dia tau. Rugi kau tak pergi. Kambing. Kambing. Kari kambing. Kari kambing makan kat rumah dia. Lepas tu cakap lagi apa? Diparaya. Apa? Dulu sekali kena kan? Raya dengan Deepavali kan sekali. Lepas tu kongsi raya. Dulu ada tau. Tahun berapa Raya Cina dengan Raya Melayu ni macam lebih kurang. Kongsi raya. Bukan dia orang cakap. Yang kelakarnya kita cakap. Dia orang tak cakap pun. Diparaya. Kongsi raya. Pelik lah. Betul pelik lah. Tapi nak cakap macam mana kan. Memang akhir zaman tu dah dijanjikan macam itulah. Nabi kata pada sahabat, engkau akan tengok nanti, satu hari nanti, orang tak buat baik. Sahabat kata, adakah seteruk itu ya Rasulullah? Ya. Dan lepas tu kau akan tengok lagi, orang kata benda baik tak baik. Benda tak baik tu baik. Okey. Lepas tu kau akan tengok lagi, orang kena paksa buat tak baik. Orang dihalang buat baik. Lepas tu kau akan tengok lagi, orang buat baik ditangkap. Nabi ada kata tu. Ni dah ramai masa ni, semua ni dah ramai masa dah. Maknanya orang buat benda yang baik ni, dia akan dipulau-pulau lah. Akan dipulau, dia nampak ganjil dalam masyarakat. Dia nampak pelik lah, nampak pelik. Nampak ganjil dalam masyarakat. Memang dah masa dah lama dah masa ni. Saya dulu kerja Selcom, bila ada join site visit kan.
Jom saya visit. Jadi datanglah. Siapa punya tower dekat atas tu datang. IKIM apa radio IKIM, apa Time Highway Radio, DG, sebab government Kementerian Komunikasi nak jumpa, ada briefing. Dulu banyak kali tempat lah. Sekali tu Gunung Ledang. Gunung Ledang yang tinggi tu. Gunung Ledang. Naik daripada tol apa? Di kawasan ni apa Pulai? Pulai. Jadi bila saya datang, pegawai kerajaan tu kata, abang daripada IKIM ke? Tak, saya daripada Selcom. Ingatkan daripada IKIM. Saya kenapa daripada IKIM? Sebab pakai kopiah. Ni salah faham ni. Kopiah tu IKIM tu kopiah. Juga gitulah. Datang IKIM, tak pakai kopiah, pakai jeans. Bukan saya nak cakap itu salah, jangan salah faham. Ni IKIM, saya kata. Ni IKIM. Dia kata macam terbalik. Saya diam je. Suka hati lah kau cakap terbalik ke apa ke. Apa yang kita nak kata kan? Memang kalau kita ni akhir zaman ni, kita cuba hidup kat syiar, kita jaga syariat, memang kita akan tersisih. Orang lain semua pergi makan. Kita tak pergi. Ada orang datang belanja, koordinator datang belanja. Kita tanya, kedai apa? Saya tanya, kedai apa? Kedai you nak bawa kita pergi makan, kedai Muslim ke kedai apa? Oh, ni kedai ni semua orang boleh masuk. Saya tak pergi. Saya tahu kedai apa. Kalau dia cakap semua orang boleh masuk, mana kedai dia? Memanglah kedai dan besar-besar ni kedai orang. Betul tak? Kalau kat bandar, kedai restoran ni ada kedai mamak je. Orang Melayu kedai mana? Tu kat dalam perumahan, bawa pokok ceri, tu kedai dia. Betul? Kita tak mampu. Tengok kat bandar-bandar, mana ada kedai? Kalau dia makan, kedai Cina, kedai India. Kita bukan soal apa, kita bimbang makanan itu halal ke tidak. Bila ada bimbang tu nama syubhat. Kita bantai makan. Kita makan zat yang tak halal. Jadi kita tahu apa? Duit tak halal, pergi beli barang halal. Barang tu yang tak halal. Dapat dia rasuah, pergi beli nasi. Ini benda haram, makan benda haram. Jadi apa? Tidak diberi petunjuk dalam ibadah. Semayang tak pernah khusyuk semayang. Kenapa? Ni kan. Kenapa tak bertunjuk? Ni dia cakap kat sini. Ni, dia kata. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kotor dilihat dengan mata seperti najis atau kotor tak dilihat seperti hadas dan hadas besar. Kecil dan besar. Dan makan haram yang syubhat. Bila makan haram masuk badan kita kotor. Kotor tak nampak. Jadi bila benda kotor, Allah tak izinkan ibadah. Kalau dia buat juga, Allah tak beri dia petunjuk. Allah tak beri dia khusyuk pas semayang. Akibat apa? Akibat makan benda yang haram. Akibat makan benda yang syubhat. Tu nak jaga-jaga kita makan apa? Nak jaga-jaga duit kita dapat dari mana? Nak beli ayam, kena tengok sikit kat siapa kita beli. Pergilah jauh sikit, janji kita yakin sembelih dia betul. Pergi beli. Ini berbantai, entah kedai mana kita beli. Dah makan kedai tu 3 tahun, viral. Ayam dia sebenarnya tak halal. Dah 85 kilo masuk badan. Dengan anak kita, dengan mak kita, dengan bini kita. Makan, lepas tu masa tengah makan tu bini kita mengandung, baby pun makan. Baby tu dah 4 tahun. Akhirnya anak tu keluar tadika, dia tahu, hanya tahu apa? Allahumma barik lana. Itu dia tahu. Itu doa wajib tadika tu. Kalau tak hafal tu, tak lulus tu. Yang lain, amal-amal lain tak ada. Tak erti. Nak apa surah, tak erti, dah besar, degil, apa benda. Punca apa? Mak dia makan apa? Mak dia bagi makan apa? Bapak dia duit apa? Bapak dia bawa balik kerja bagi makan. Anak tak dapat petunjuk. Kesian kat budak-budak lah. Ada orang kata, Ustaz, duit tu saya tak makan, saya beli rumah. Lepas tu orang tak makbul. Orang tak makbul Saya beli baju. Lepas tu orang tak makbul. Rasulullah kata, ada orang musafir, berdebu muka dia. Musafir orang dulu Dan dia berdoa, Ya Rob, Ya Rob. Ya Rob, Ya Rob. Rasulullah kata, bagaimana doa dia nak diterima Allah? Kerana apa? Makan dia haram, pakai dia haram.
Ada orang dapat duit haram, buat deposit beli motor besar. Ada orang dapat duit haram, bayar dia motor. Ada orang dapat duit haram, takut nak guna, simpan dalam bank. Dia mati, duit tu masih dalam bank. Dan di pusaka-pusaka kan. Orang terima pusaka tak berdosa, tak tahu dia apa. Tiba-tiba tahu dia haram. Dan ini Rasulullah kata nanti orang yang terima pusaka ni, isteri dia, walaupun dia tak mati lagi, dia diberi makan benda yang haram, dia akan tuntut pada suami dia, inilah lelaki yang bagi kami makan benda haram. Ni jangan main-main. Jangan main. Ramai orang buat. Orang bekerja ni ramai buat. Tapi yang sedihnya yang buat tak tahu surau. Nak cakap pun tak guna. Marah pada orang salah je lah. Kalau datang pun muka dah bertobat. Bila dengar muka rasa bersalah je. Bersalah je. Aku ada buat ni. Aku ada buat. Aku ada buat ni. Alamak, aku ada buat. Okey lah dah tobat. Jaga-jaga. Kenapa? Tak layak orang yang kotor itu menghadap pada Allah. Macam mana tak layak orang ada najis untuk semayang. Tak layak orang ada hadas untuk semayang. Tak layak orang najis pada pakaian untuk semayang. Tak layak juga orang ibadat ada benda kotor dia makan. Apa? Benda haram. Atau benda syubhat. Jaga-jagalah. Ni kicap-kicap cili sos ni jaga-jagalah kan. Nak pergi beli mi ke apa, tengoklah sikit jenama apa. Kadang-kadang ada orang ni pandai buat jenama-jenama yang umum tau. Tahu yang umum tak? Kadang-kadang yang takut sekali dia guna nama Melayu. Saya cakap patutnya kena bertenakan lah. Kan? Dia tak boleh guna tempat dia nak kaburkan nama Fatimah, nama cap kampung, cap ini, cap itu, cap masjid. Ui, kau hajar betul tahu masjid. Masjid ni rumah Allah tau. Betul lah Patut mesti ada tindakan lah pada saya lah. Tak boleh gitu, tak boleh biarkan. Kita kena guna kuasa pembeli kita, jangan beli. Ini kita pun beli masjid, rumah Allah dia. Tahu tak yang buat ni orang apa? Mana kita tahu, betul tak? Guna nama Fatimah, guna nama apa benda, nama Melayu tau. Patutnya dia kena gentleman guna nama dia, betul tak? Kalau berniaga gentleman, guna nama dia lah. Kita guna nama kita. Okey, tengok siapa laku. Dia yang masalah dia apa tau? Pembeli lah ni, pembeli. Pembeli jenis tak kisah punya. Makan tahi ke makan apa tak kisah. Ini yang menyebabkan benda orang maju. Tak nak jauh sikit. Ni ada orang Islam jual jauh sikit lah. Kena naik motor 2 km. Yang ni jalan kaki boleh sampai. Yang ni, kenapa? Itu mahal 10 sen. Jauh. Mahal 10 sen. Kedekut pahit betul. Betul je kak? Nak elak api neraka tak nak bayar 10 sen ke? Nak elak tak dapat petunjuk tak nak bayar mahal sikit ke? Allah ni patut untuk neraka. Betul je kak? Kalau sampai peringkat tu kita punya malas nanti kita sambung ni. Nombor 3. Nanti kita sambung ni. Nanti kita dengar bagaimana ulama cakap tiada diterima akan ibadah. InsyaAllah. Kita ada nekat pasal azam. Tak naklah aku makan tak ketahuan lagi. Kena ada nekat gitulah. Jangan sikit-sikit darurat. Kau pergilah mati dengan darurat kau. Betul lah cakap. Boleh sikit, alah darurat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ampun maaf wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.